Bersama Madat menjayakan kempen Anak Aset Kita Bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Sihat ya para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita lafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan, termasuklah nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat hari ini dalam kita mengejar keberkatan di 10 Ramadan yang terakhir ini. Tak sampai 10 sebenarnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada juga masa dan nikmat iaitu kita menuntut ilmu. Dan hari ini alhamdulillah para penonton sekalian, hari Khamis 4 April 2024 bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah untuk pagi ini kita nak bawakan perbincangan yang insyaAllah istimewa dan dekat dengan diri kita semua. Termasuklah mungkin kalau kita lihat kepada zaman sekarang ni, boleh dikatakan ramai, majoriti lah yang dah ada laman sosial. Tak ceritalah kalau akak-akak, pakcik-pakcik, makcik-makcik tu ada Facebook. Kalau anak-anak yang pertengahan ni, dewasa ni, mereka dah ada TikTok. Kalau anak muda lagi bawah tu, macam-macam lah. Tak payah ceritalah, saya sendiri pun tak tahu kan laman sosial mereka tu. Cumanya hari ni bukan cerita tentang laman sosial, tapi dekat dengan laman sosial itu kerana banyak disebarkan di laman sosial sekarang ni. Kadang-kadang tu kesahihannya kita boleh persoalkan. Dan hari ini topik yang sangat istimewa kita bawakan untuk perbincangan hari ini, benar lawan mitos. Apakah itu benar? Apakah itu mitos? Kadang-kadang tu bab kesihatan pun jadi mitos tu disebarkan. Jadi insya-Allah untuk perincian dalam perbincangan kita untuk awal ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra, dan kejap je lagi kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu undangan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari tu tak boleh rasa, tak boleh relax, tak boleh sebab teringat duduk dekat Madat hari tu Ustaz. Lawa betul masjid tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi insya-Allah banyak yang kita akan sembang-sembang tentang mitos lawan fakta ni. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak diajukan berkaitan dengan fakta lawan mitos ataupun mitos lawan fakta ini, anda boleh kongsikan soalan anda. Cara yang pertama senang sahaja, boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook Live kami, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebagai permulaan perbincangan kita lah, kita nak tahulah bila sebut tentang mitos, fakta, sebenarnya apa yang kita akan bawakan dalam perbincangan kita ni? Silakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Da'i Hadari, masya-Allah, kekal handsome, masya-Allah. Alhamdulillah. Rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Sedap tak sedap, pagi ni dah masuk hari yang ke-24 Ramadan dah. Kan? Rasa laju je. Rasa lolak-lolak lagi ni. Rasa macam terbuka peti ais pun ada lagi kan. Tiba-tiba kita berada pada minggu yang terakhir untuk Ramadan meninggalkan kita dah. Yeah. Baik, satu tajuk yang kita akan bawakan berkaitan ini benar lawan mitos ni. Untuk kita nak betulkan balik, kadang-kadang ada persepsi, kefahaman ataupun kepercayaan yang lebih kita bimbang berkaitan mitos-mitos yang tidak betul dari segi fakta, apatah lagi dalam soal agamanya sendiri. Contoh Ustaz, ada orang-orang ni dia masih percaya, contohnya kalau keluar rumah ni dah pakai menyegak, bukan main dah ni. Kan, sembok minyak wangi dua lori dah ni. Punya wangi dah keluar-keluar, tengok-tengok bewok lintas depan jalan, tengah jalan. Dia buat apa? Dia percaya kata akan berlaku benda-benda yang tak elok pada dia hari tu. Dia buat apa? Patah balik. Bewok pun kena fitnah akhir zaman ni. Kan? Jadi dan kepercayaan tu ada orang yang dipegang Ustaz. Kan, ramai-ramai masuk rumah, dia kata sekali ada tetamu nak mai. Kan, ramai-ramai tu masuk rumah, masuk. Dia tersesat. Tersesat je kan. Dia pun nak keluar balik, dia bukan kelapak pun masuk dalam rumah kita kan. Tapi ada kepercayaan-kepercayaan yang mungkin dari segi, ada kepercayaan contohnya macam orang tua-tua kata angkat baju sebelum maghrib kan, takut
jin kencing ataupun ludah dan sebagainya kan. Yang tu ada sinonimnya dengan hadis Nabi. Cuma orang tua-tua ni dia bagi istilah tersebut dengan kefahaman dia. Kan? Kalau ikut hadis Nabi ni, Nabi SAW sebut waktu maghrib ataupun senja ni waktu yang baik berada di rumah. Sebab itulah waktu di mana jin iblis ni mula dalam keadaan mereka ya dekat luar ni. Dia sibuk dengan kesibukan dia faham meeting lah. Dia pertukaran alam ni. Kalau kita alam dunia, siang kita, malam depa. So waktu pertukaran dia samalah macam kita pagi ni kalau sibuk kan kalau keluar atas jalan raya kan. Depa nak pergi ke malam. Kita pula nak check in ke malam, depa nak pergi siang. Kalau depa kalut nak pergi kerja, nak pergi panjkat apa semua tu kan. Maka sebab tu Nabi sebut waktu maghrib ni elok berada di rumah. Maka ada benda yang kita akan tuntaskan perbincangan. InsyaAllah saya tidak berkeseorangan nanti. Kita akan bersama dengan seorang doktor pakar yang akan menghuraikan banyak. Contohnya orang kata mandi tengah malam, payak-payak berayu, paru berayak. Kan? Jadi banyaklah saya rasa benda insyaAllah kita akan kupas lanjutkan insyaAllah. Mudah-mudahan membetulkan sedikit persepsi kalaulah ataupun yang lebih kita bimbang kepercayaan. Ada orang yang dia sekadar ambil tahu. Ada orang yang dia percaya tak relax punya Ustaz. Kan? Mau kalau jadi benda tu malam ni tidur kelipok-kelipok jematan tak lena sebab dia kata tadi dah bewak dah lintas dah. Bewak tu lepas mana dah ni? Kan duduk kat Sungai Bezon dah berenang buat kuat-kuat lentang, dia duk pening kepala duk fikir apa benda nak jadi kat dia. Sehingga akan bawa kepada sudut kepercayaan yang kita bimbang boleh bawa kepada perbuatan syirik. Nauzubillah. Jadi yang inilah yang kita perlu untuk kita bincang untuk memurnikan dalam Ramadan terakhir ni insya-Allah mudah-mudahan. Bahkan ada juga yang kata kalau keluar daripada rumah tu kena bau dulu, kena lepaskan nafas dulu. Kalau nafas berat belah kiri jangan keluar, dia kata. Kesian pula Ustaz ya. Dia hidung melambak. Nak napas tak lepas, betul dia duduk salah kan. Habis dia kata benda-benda yang macam inilah kita nak betulkan. InsyaAllah. Cuma ya Ustaz, kita nak tahulah. Kadang-kadang bila kita tanya kepada golongan yang percaya kepada mitos ni, mereka akan kata apa tahu Ustaz? Mereka akan kata macam, kami daripada dulu, daripada kecil, nenek kami dah pesan. Maksudnya moyang kita lah. Jadi takkanlah tak percaya. Kena percaya kata orang tua-tua. Macam mana tu Ustaz? Dalil dia bersandarkan kata orang tua-tua. Baik, agama ni tidak diambil daripada mulut ke mulut. Kan? Dia bukannya mursalsal mulut ke mulut. Tapi agama ni diambil daripada rujukannya adalah Al-Quran, hadis. Jadi apabila benda yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, maka diletakkan keutamaan pada sumber yang paling asas itu sendiri. Kan? Islam tidak menidakkan kalau contohnya ada adat ataupun uruf tertentu yang baik, maka Islam tidak menidakkan kalau tidak bercanggah dengan syariat. Kan? Orang tua-tua dulu dia kata contohnya dia tak bagi sapu sampah daripada belakang pergi ke depan. Kan? Tapi tak ada apa-apa bercanggah dengan syariat. Kan? Cuma kita pun tak senonoh bila daripada belakang ke depan dia berkata rezeki jauh daripada rumah kita contohnya. Tarik daripada depan ke belakang. Kan? Ataupun daripada tengah pusinglah dalam rumah tu sudah berkeluar sampah tu. Kan? Maka ada benda yang tidak bercanggah maka silakan tafadhal mashkura. Contohnya anak dara bangun lewat. Dia berkata jadi anak dara tua. Memang bangun pagi ni tak murah rezeki. Orang yang bangun lewat ni tak murah rezeki. Kan? Memang kalau jenis-jenis perangai pas subuh lena golek supaya dengan penguin, supaya dengan panda tu. Memang dia benda yang tak elok. Allah bersumpah dalam Al-Quran, dalam surah Wadduha, dalam Wasyamsi Wadduha, bersumpah waktu pagi tu. Kan? Waktu duha tu waktu yang baik untuk kita ni, waktunya berjaga. Kan? Jadi kat sinilah yang saya rasa kadang memang ada orang tua-tua ni memang depa makan garam tu depa lebih banyak yang darah tinggi daripada kita kan. Jangan disebabkan pengalaman lama itu menidakkan dari segi hak sehingga kita bawa benda tu turun temurun. Contoh Ustaz. Allahumma salli, saya rasa yang ni banyak kerap berlaku. Contoh bila kita berhenti, contoh ni nak pergi balik ke Terengganu, Kelantan ke, lalu ke LPT ke, lalu ke Gerik. Kan? Kawasan kawasan hutan. Anak nak terkencing. Pak, Tok Wan tu pesan, dia kali belakang dia kata ni, hampa ingat sehari nak kencing tu minta izin. Anak cucu tanyalah nak minta izin macam mana. Dia kata, Tok, anak cucu minta tumpang kencing. Yang anak ni pun pilah tepuk kat pokok tu. Tok, anak cucu minta tumpang kencing. Kan? Kenapa kamu minta kepada pokok pula dah? Bacalah paling command Bismillahirrahmanirrahim atau baca doa Nabi Sulaiman AS ke? Tak. Kan? Bukankah seolah-olah kita meletakkan yang boleh memberikan kesan ataupun boleh memberikan mudarat itu selain daripada Allah pula dah ketika kita meminta izin. Sejak bila Tok Wan kita menikah nak jaga pokok tu? Betul ya Ustaz? Maksudnya
benda-benda yang sebegini maka janganlah diturun-temurunkan sanadnya. Sebab kita tahu dari segi dalilnya adalah benda yang salah. Kenapa nak minta izin kepada pokok pula dah? Kerana pokok itulah makhluk milik Allah. Betul. Kan? Kita nak minta nak kencing di mana pun, minta baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak erti nak baca apa. Kan? Kalau tak baca apa pun tak apa. Kan? Buka zip, tok londeh duduk duduk 2 jam setengah pun tak apa. Kan? Yang mengajarkan pada benda-benda yang tak betul ini dah kenapa? Kan? Jadi benda cucu tu pun tak erti tentang apa, cucu pun tak apa cerdik macam Tok Wan dia. Kan? Jadi ikut benda itu dan mursal-sal itu bersampailah. Tok Wan turun ke cucu, cucu turun ke dan bakal bersambung. Bakal bersambung. Okey, Ustaz, di awal ni mungkin kita nak tahu sebagai pencerahan jugalah. Adakah bila kita percaya kepada mitos ni macam tadi, kadang-kadang tu boleh membawa kepada khurafat? Itu yang kita takut tu, dan mengapa ia boleh sampai kepada khurafat, Ustaz? Baik, apabila kita meletakkan kepercayaan selain daripada Allah, meletakkan kepercayaan, kita percaya jadi benda tu mesti akan jadi ada consequences yang akan datang. Kan? Sedangkan yang memberikan bekas dan kesan hanya mutlak milik Allah Azza wa Jal. Even kita dah rancang gila tak relax punya ni, panggil pakar-pakar IT teknologi apa-apa, jadi kot lain. Allah menentukan penentuan tersebut. Kita tidak boleh melawan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Kenapa tiba-tiba bila berlakunya benda ni, kita kata gatal tangan ni, duit nak masuk. Kan? Lepas tu duduk menengung saja, apa pun tak buat. Sebab dia rasa duit nak masuk, padahal dia kena kurak. Kan? Ada kudetah mana-mana lah. Hari-hari gatal. Hari-hari gatal, duit tak masuk-masuk juga. Maka khurafat ni apa? Kita percaya selain daripada Allah, macam orang terlibat dengan santau sihir. Maka dia memberikan kesan kepada orang lain melalui pengabdian dia. Kepercayaan dia itu selain daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Bagi yang boleh memberikan mudarat, maka dia berjabat dengan perkara yang tidak baik. Kan? Dia bersandarkan, bersahabat, memberikan kepercayaan, malah menyerahkan jiwa dan raga dan kepercayaan ni kepada benda yang karut-marut ini. Bawa kepada khurafat. Dan khurafat ni bukanlah benda yang biasa-biasa. Syirik ni disebutkan dalam hadis, Nabi kata ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan. 3 dosa yang paling besar yang Allah tak ampun sampai bila-bila kalau kita buat. Yang pertama Nabi kata al-isyraqu billah, dosa mensyirikkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Syirik pada Allah ni bahasa mudah macam ni. Kalau kita mati dalam keadaan melakukan pada perbuatan syirik, kan ada orang yang jenis tak mau bagi anak kencing malam, dia bubuk diikat tangkai kan. Kan kencing malam apa pak dia duk kencing orang. Nak buh tangkai apa pula. Kan ada orang betul Ustaz, ada orang yang dia buat buh tangkai tu lah dia gantung dengan gelang, tak mau bagi jin duk kacau lah sebagainya kan. Maka benda-benda macam ni itulah yang boleh bawa kepada perbuatan syirik. Kan? Orang yang syirik ni selama-lamanya Allah tidak akan ampunkan. Orang yang buat dosa ni Ustaz, Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, banyak dosa yang semua Allah akan ampunkan, kecuali pada 3 golongan tadi. Ala unabi isyraqu billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Orang yang syirik kepada Allah, derhaka mak ayah, saksi ataupun janji palsu. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Itu yang kita kena ambil tahu tu supaya tidaklah mudah sangat tergolong dalam kalangan orang yang mempercayai pada khurafat yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tu Ustaz, dia punya mitos tu sampai tak boleh relax tu. Tak relax tu. Kadang tu bila nak kenduri, dia kata kalau nak elakkan hujan, ambil seluar dalam, baling atas bumbung. Allahu Akbar. Kena nak 20 orang, 20 underwear atas bumbung Ustaz. Penuh bumbung. Tak boleh bayarlah bumbung rumah. Okey Ustaz, Faizal bin Ahmad di Facebook katanya, bagaimana baginda Nabi SAW menjaga makan dan kesihatan dalaman? Ini penting kita nak tahu dari sudut positifnya pula dan luaran, kerana seperti mana kita tahu baginda Nabi SAW mempunyai 11 isteri. Macam mana tu Ustaz Nabi jaga kesihatannya? Baik, yang pertama kalau kita tengok macam mana Nabi SAW sendiri sangat menjaga dari segi gaya pemakanan Nabi. Meletakkan yang mana aulawiyat, yang berada di depan dan yang mana berada di tengah, yang mana di belakang. Contoh saya study tentang macam mana diet. Alhamdulillah Allah izinkan saya tulis satu buku berkaitan diet pemakanan Rasulullah SAW mengikut daripada hadis Nabi yang dihimpunkan. Nabi SAW meletakkan yang mana yang lebih utama. Contoh Ustaz, dari segi pemakanan. Kenapa kadang-kadang kita makan banyak Ustaz? Boleh makan nasi. Nasi ni karbohidrat. Dia tidak boleh banyak sangat dalam badan sebab dalam tu ada gula. Dan sebagainya lah. Jadi Nabi meletakkan pada permulaannya minum air dulu. Kita ni Ustaz nak makan
Maksudnya minum air dulu. Kalau dapat segelas air putih tu yang paling baik. Kan? Jangan duk pergi minum air manis pula. Kita ni raja air manis, orang Malaysia ni. Masalah antara yang paling utama adalah kita candu kepada gula. Air manis. Air manis tak? Lepas tu KKM melaporkan dalam Asia Tenggara, Malaysia kalau ikut statistik di antara negara yang champion dalam bab orang yang kencing manis. Diabetes. Sebab gaya hidup kita lah. Yeah. Satu, syurga makanan ni memang Malaysia lah. Nak makan dah pos, semua dah. Semua capati semua lah. Bukan kata makanan. Kalau makanan tu dia satu masak lemak. Dia ada 10 jenis masak lemak mengikut negeri. Kan? Singgang Kelantan lain, singgang Terengganu lain. Kan? Singgang Kedah lain. Itulah. Kan? Abang kata satu jenis makanan ni punya kreatif orang. Kalau dulu Ustaz, orang makan goreng pisang. Pisang goreng kan goreng pisang? Pisang goreng, Ustaz. Pisang goreng, samalah. Pisang goreng kan? Yeah. So pisang goreng, dulu pisang goreng Ustaz. Pisang goreng tu sendiri, pisang tu dah manis. Ya. Yeah. Lepas tu dengan tepung. Kan? Lepas tu dengan minyak. Dia letak gula lagi. Lepas tu dia cerdik lagi R&D. Sel-sel otak bersambung, makan kismis banyak, maka dia tambah pula, dia buat pisang goreng cheese. Lepas tu tak cukup puas lagi. Dia tambah pisang goreng cheese coklat. Tak cukup lagi. Dia tabur pula dengan madu. Lepas tu tak cukup lagi, dia tambah pula dengan serbuk kayu, bukan serbuk kayu, serbuk apa dia? Serbuk Milo, serbuk pistachio. Lepas tu dia bubuh pula atas lagi tu. Susu pula. Tu segala mana naik benda dia tu. Lepas tu nak makan tu cicah dengan gula pula. Cicah gula. Lepas tu Ustaz ni semua ni pergi ke Ustaz pergi masuk bazar tengok macam-macam makanan kita tak boleh belah ni. Pelik-pelik, selipar celup tepung kan. Dak banyak benda-benda yang pelik ni buatkan pembudayaan pemakanan kita ni memang kelut. Kan? Sebab tu statistik menunjukkan dia ni dari segi kencing manis di Malaysia ni di antara yang tertinggi. Kan? Tu tak kira kencing orang ni. Kan? Jadi banyak benda ni. Betul cara pemakanan Nabi mulakan dengan minum air, lepas tu buah dulu. Kita orang Melayu ni kita akan letak buah di belakang. Dalam hadis Nabi SAW menganjurkan makan buah terlebih dahulu. Jadi kalaulah kita kata perut kita tu ada komposisinya 100%. So bila minum air dah habis, dapat dah 15% kalau kata. Lepas tu makan buah, isi lagi. Baru kita makan nasi. Saya try kepada budak-budak tahfiz sendiri, sebab kita ada dietitian pemakanan untuk pelajar-pelajar. So bila budak-budak kita makan nasi dulu, kemudian baru makan buah, memang mereka makan macam belah sakar, Ustaz. Makan banyak gila, kata budak-budak aku ni rasyat, amat dahsyat betul kan. Tapi kita betulkan balik. Bila kita tengok hadis Nabi, Nabi kata mulakan minum air dulu. Minum air, jangan selang-selang sulam pula. Minum air, makan buah, baru makan nasi. Portion nasi tu terus berkurang. Sebab dia dah dipenuhkan dengan benda lain. Baru kita okey. Sebenarnya nak kena betulkan tu cara pengenalan. Yang kedua adalah macam mana dari segi Nabi mempunyai gaya hidup yang sangat baik. Kalau kita tengok sukan-sukan yang Nabi pilih, semua sukan-sukan yang bawa kepada aktiviti fizikal. Kan? Ni cuma nak tak main bola macam ustaz lah kan. Allah SWT Nabi terlibat dengan bergusti. Kan? Bergusti ni bukan macam Khabib pukul kepala orang, jack tengah belakang apa semua, bukan. Dia panggil berjulat ni untuk menjatuhkan lawan. Tanpa mencederakan di bahagian muka. Yang kedua, berkuda. Berkuda tak relax Ustaz. Kalau kita naik 10 minit kuda, saya rasa lah secara peribadi macam kita berlari setengah jam. Sebab dari segi fizik penat kuda ni penat lah. Kalau kita main dengan keadaan gelit ataupun canter ataupun ni lari dengan keadaan laju tu lagi-lagilah penat kan. Kemudian Nabi suka memanah. Memanah ni mengajarkan fokus dan kekuatan dari segi lengan dan tangan. So semua sukan-sukan yang diajarkan oleh Imam Suyuti menghimpunkan 70 hadis berkaitan sukan memanah, berkuda dan berenang itu sendiri semua memberikan faedah dari segi fizikal itu kepada Nabi. Sebab tu pada umur Nabi yang dah berumur pun Nabi masih fit. Kita 40 bukan kata go out dah kita kadang-kadang kan. Jadi itu bagaimana Nabi menjaga dari segi kesihatan dalaman dan luaran Nabi SAW. Tahajud itu sudah pasti khairullah. Nabi sangat menjaga amalan yang tidak Nabi tinggalkan. Wallahu a'lam. Itu dia para penonton sekalian, kalau kita katakan, kita nyatakan kita sayang Nabi SAW, jangan sekadar ungkapan, tetapi apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi amalkan, itu juga kena jadikan amalan kita. Kadang-kadang tu kan ada yang tanya, Ustaz, kenapa Ramadan dah nak ujung dah ni tak kurus-kurus? Rupanya nasi dia pergi sentai 2 pinggan. Buka puasa saja, belum kira moreh lagi. Nantikan selepas ini perbincangan lagi dan lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan, begini, kalau kita tengok dalam sehari-hari kita lah kan, tambah-tambah bulan Ramadan ni, penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Bahkan kalau kita lihat, Ramadan itu sendiri sepatutnya memberi sesuatu yang positif untuk tubuh badan kita. Tetapi ada antara kita yang tak ambil peluang. Yang pertama, nak tingkatkan pahala tu dah sekian hal dah. Yang kedua, untuk kesihatan pun dia buat je. Rugi, rugi dan rugi. Dan hari ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan satu topik perbincangan kita, iaitu benar lawan mitos. Bahkan sesuatu yang tak betul tu pun disebarkan pula di media sosial. Cumanya, kali ini bukan saya dan juga Ustaz Yaakob sahaja. Kita bersama dengan seorang doktor yang dari dulu saya lihat beliau di laman sosial. Kalau tengok memang tularlah video beliau, tak payah cakap banyak. Gini je. Kenal tak? Kita bersama dengan Dr. Samhan Awang, merupakan doktor kesihatan lelaki. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas jemputan. Alhamdulillah. Sihat kita ya? Alhamdulillah. Saya sihat doktor, alhamdulillah. Ustaz, kalau kita tengok doktor kat sebelah ni, saya teringin nak tanya, doktor masa buat konten tu, yang gitu-gitu-gitu tu, macam mana? Dia ada plan ke ataupun memang atas tu dah ada huruf siap dah? Memang ada ranting-ranting. Sebabnya saya ni orang yang mudah dan simple. Simple. Jadi saya rekod 30 gaya. Jadi konten tu saya tukar je. Gitu je. Jadi saya kalau tengok video 1 hingga 30, lepas tu video yang 31 tu dia akan sama gaya dengan yang nombor 1 tu. Oh macam tu. Jadi je. rotate saja. Jadi mudah. Itu pun viral ya? Itu viral. Masya-Allah. Jangan terkejut lepas ni Ustaz Yaakob pula. Ustaz Yaakob bismillah aje. Okay. Dah viral dah. Itulah. Baik doktor, Ustaz, perbincangan kita masih lagi berkisarkan tentang benar lawan mitos ni. Kita nak tanya doktor lah. Ada satu soalan daripada Casey ni. Cantik. Ni berkaitan dengan mitos-mitos ni juga. Katanya, apakah kita boleh percaya tentang mitos, tentang perkara-perkara harian yang kadang-kadang tidak masuk akal di kotak fikiran kita? Bahkan bila orang-orang tua dulu melarang berbuat sesuatu, tapi hakikatnya tak terjadi pun. Kadang-kadang hanya secara kebetulan terjadi. Macam mana? Ada yang mudah sangat percaya dengan semua mitos-mitos ni, doktor? Itulah sebab masyarakat kita ni terlalu banyak info-info, terutamanya mereka ni terima daripada kawan-kawan, keluarga. Jadi bila begitu, mereka ni tidak tahu sama ada info itu betul ataupun tak betul, sahih atau tidak sahih. Jadi diorang ni tidak boleh tapis sama ada jawapan betul yang boleh mereka turut dan juga apa yang mereka perlu follow dalam kehidupan mereka. That's the thing yang kita perlu faham, bahawa dalam perubatan kita perlu ada satu kajian saintifik, macam mana pakar perubatan kata macam mana daripada segi orang tua. Ada kaitan di antara perubatan moden dan juga perubatan tradisional. Dan kita perlu tahu juga dari segi kajiannya bagaimana. That's the thing lah. Okey, saya ada simpan satu soalan, iaitu kejap lagi kita nak tanyalah tentang kurma mentega. Yang itu ramai sedang bicarakan sekarang ni doktor dan juga ustaz ya. Cumanya ustaz, bila sebut tentang mitos dan juga fakta ataupun benar lawan mitos ni, kadang-kadang ada yang mudah untuk kaitkan dengan agama ustaz. Yelah, maklumlah businessman, penjual barangan ni nak laku sekarang mudah, kita letakkan agama. Jadi apa sebenarnya keburukan yang boleh timbul kalau kita mitoskan benda yang baik itu semata-mata untuk mengaut keuntungan, doktor? Ustaz. Uish, doktor dah. Doktor pula dah. Senang. Duduk sebelah doktor jadi doktor. Silakan Ustaz. Baik. Masya-Allah, tabarakallah, bila sebut tentang meletakkan satu atas kepentingan, maksudnya tak kira lah siapa pun, saya rasa conflict of interest ni always happen lah. Kan? Orang politik dengan orang cara politik, orang beragama dengan cara orang beragama, orang golongan teknokrat profesional dengan cara profesionalnya. Maka tuan-tuan, dia dalam bab kita nak meletakkan satu di tempat dia satu ya. Apabila benda tu dia bawa kepada mudarat, maka dia akan, bahasa kasar ni dia jadi buat taik kepada semua. Dalam semua lapis. Tak kisahlah kalau doktor ke, ustaz ke, dari segi kalangan ni cikgu ke, kan, macam baru ni satu cikgu dia ni disiasat, saya tengok 2-3 hari lepas, dia ni dipanggil dia pedofilia. Maka habis memberikan kesan kepada cikgu-cikgu yang lain, tertekan cikgu-cikgu lain stres, kan, siasatan dibuat kepada hampir menyeluruh kepada cikgu-cikgu yang lain, tak tahu apa-apa pun kena. Maka samalah juga, saya kata kita ada orang yang contohnya dia buat ayak, dia kata ayak ni dijampi dengan ayat 30 juzuk, terus ayak tu jadi harga
harga harga macam ayam melambung tinggi kan. Maka saya rasa untuk meletakkan perkara sedemikian adalah satu benda yang sangatlah tidak baik. Kita marah bila kita tengok baru-baru ni kes di satu pasar raya yang meletakkan di stokin dengan simbol nama Allah. Tapi kita sendiri meletakkan menjual nama Allah itu di produk-produk tu, kenapa kita tidak marah kepada diri kita? Kan? Kita marah pada orang buat, tapi kita tidak marah ketika kita buat. Apa membezakan syariat itu pada keadaan hanya disebabkan dia bukan Islam, kita Islam. Hanya disebabkan dia favourite kita dan dia bukan favourite kita dan kita mungkin ada favourite tertentu, kita mengiyakan. So saya rasa itu sangatlah tidak adil. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi kita tengok tu konteks yang mudah. Dia meletakkan, memang tu totally lah salah. Habis yang kita dah buat ni agak-agak betul ke tidak? Kan, meletakkan dia kata kismis ni diruqyah dengan ayat-ayat tertentu kan. Maksudnya dalam masa yang sama kita sendiri yang menghina agama kita. Pada saya ruqyah tidak salah. Baca ayat Quran pada ayat ni memang dibuktikan dengan sains. Boleh tengok dalam Dr. Masaru Emoto menulis dalam buku The Miracle of Water yang dicetak pada tahun 2004 lagi. Memang dibuktikan kata ayat bila dibaca dengan ayat Quran ni, dia akan memberikan satu kebaikan pada ayat. Sifat ayat tu berubah. Depa teropong pakai binatang apa dia bagi? Binatang kecil, binatang molekul. Molekul kecil ayat tu bersifat jadi diamond hanya disebabkan dengan ayat Quran. Tapi janganlah kita menisbahkan menjual untuk naikkan value satu benda hanya dengan benda-benda yang macam ni. Pada saya sangat tak comel lah. Kalau buat alhamdulillah is a add value. Tapi bukanlah untuk menambah nilai dengan menggunakan modus operandi ini. Jadi tu kata tadi, dia kalau tak jadi fitnah. Kan? Padahal kismis tu dia beli entah mana-mana. Saya pernah tengok kan, satu modus bisnes dia gunakan budak-budak duduk dekat stesen minyak jual kismis. Dia kata kismis ni sekian. Saya tanya kismis ni beli kat mana? And then pada saya jumpa kilang yang buat, saya pergi ceramah jumpa kilang yang buat kismis tu. Dia kata ustaz, kismis ni beli tan-tan ya. Mana dibaca-baca tak ada ustaz, packaging terus hantarnya. Waktu kita nak kata apa? So benda-benda macam tu kalau lah orang ramai dapat tahu, so benda tu akan memberikan bad impact kepada Islam tu sendirilah. Doktor, dari sudut perubatan tu sendirilah kita nak tahulah bagaimana sebenarnya pengamal perubatan itu sendiri pun jika nak kongsikan sesuatu perlu bersandarkan fakta-fakta. Tapi mengapa mudah sangat masyarakat kita ni seolah-olah mengambilkan sesuatu tanpa mengira kesahihannya terus disebar luaskan kepada orang lain? Bagaimana tu doktor untuk berpesan kepada golongan-golongan ini? Jadi begini, saya suka macam poin Ustaz bagi tahu tadi berkenaan dengan bahawa dalam masyarakat kita orang yang paling percayai adalah pertama ustaz. Betul. Yang kedua doktor. Dan ketiga cikgu dalam masyarakat kita. Jadi kalau apa-apa perkataan ataupun pendapat daripada tiga orang tokoh ini, mereka akan mudah percaya. Jadi masyarakat kita ini, kita kena faham bahawa dalam masyarakat kita ni mereka daripada pelbagai level education. Betul. Dan mereka akan menerima mengikut keadaan di mana kalau mereka percaya pada tokoh tersebut, mereka lebih percaya tanpa mereka ada yang jenis fanatik yang terlalu taksub pada satu tokoh. Jadi apa saja pendapat yang dikeluarkan tanpa mereka rasakan perlu untuk buat cek balik dan siasat balik kebenaran, itu yang menjadi masalahnya. Sepatutnya mereka kalau ada yang kata ada sesuatu perkara yang fakta dikeluarkan, mereka perlu juga untuk siasat balik di sebalik itu ada atau tidak kajian-kajian yang menyokong, yang bersandarkan apa yang betul, apa yang tidak betul. Itu pentinglah kan, kita siasat dulu latar belakang dan juga apa sahaja yang mungkin tular di laman sosial kan. Saya mohon kepada yang menonton ketika ini untuk bawakan juga siaran terutamanya siaran langsung kita di Facebook untuk dikongsikan. Tekan butang share supaya ramai lagi dapat manfaatnya untuk perbincangan kita benar lawan mitos pada pagi ini. Baik, ada soalan daripada Kak Ju ni, cantik, kita bahagikan kepada dua lah. Satu soalan untuk Ustaz, dua soalan kepada doktor. Okey, soalan pertama untuk Ustaz. Kak Ju Zabidi kata, apakah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita contohi untuk menjaga kesihatan diri dan hidup yang sihat? Untuk doktor pula,
Benar ke makanan ringan dan makanan segera memberi kesan kepada kelakuan buruk anak-anak? Mitos ke benar ni? Okey, yang kedua, bagaimana cara nak mendidik anak-anak tentang pemakanan yang sihat? Okey, Ustaz dulu jawab. Silakan. Okey, baik. Terima kasih pada Kak Ju Zabidi itu satu soalan yang sangat baik berkaitan apakah sunnah Nabi SAW dalam bab Nabi nak menjaga kesihatan dan hidup yang sihat. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW daripada Al-Miqdam radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, tidak ada tempat yang lebih jelek ataupun yang tak elok daripada memenuhi perut. Nabi memberikan istilah pada batan, ini dipegang pada bahagian perut. Cukuplah tulang itu kalau kamu masukkan menjadi suatu menegakkan diisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas. Baik, tengok Nabi bahagi cantik dah. Dalam tubuh badan kita ni, perut ni, dia kena masukkan dengan 3 elemen yang paling utama. Pembahagian tu comel dah. 33.3, 33.3, 33 untuk mencukupkan 100%. 33.3 ni apa? 1/3-nya adalah makanan. Kan? 1/3 lagi adalah air, minuman. 1/3 lagi reserve untuk nafas. Jangan kita pergi bubuh gagah tak. Itu yang bila kita makan terlalu banyak, dia akan jadi nak bloated tu. Itu yang terawih. Terawih menyandang kan. Dia nak keluar masuk kan. Kena ujung tu dia penutup dengan cendol. Dia rokok tu cendol keluar. Dia simpan bola poket, dia kata lagi nak masuk balik. Kan? Maka sebab Islam ajar cantik dah. Tapi kita ni duk buat tegak lok-lak kita ni. Sebab tu kalau kadang dia senang je. Ramadan kalau boleh elokkan daripada menyediakan makanan terlalu banyak, sebab dari segi kita perut kosong, dia tak boleh makan banyak pun. Kan? Sakam tak larat nak tokak Sebab tu yang pembaziran, kalau tengok SW Corp keluarkan laporan dalam bulan Ramadan ni saja untuk rekod tahun lepas, secara penuhnya lebih daripada 250,000 tan makanan dibazirkan. 250,000 tan ni cukup untuk bagi makan sebulan orang-orang di Palestin. Kalau makanan tu kita boleh transfer ke sana. Ya Allah, macam Ustaz tengok hari ni makanan dibuang. Lepas tu saya letakkan polisi kalau dekat masjid kami, kalau siapa yang makan tak habis, kita kena sediakan denda. Merata kita lekat. Kan, bazir kawan setan, dia beradik mau menakan tok wan habis. Tak, bukan kita tak mau pembudayaan pembaziran ini berlaku disebabkan yang Nabi dah ajak dah, makan takat ni yang hang pergi beli cok badak, cok keria, cok Melaka, cok api Melaka apa semua tu banyak-banyak nak buat apa? Itulah. Sedangkan 1/3 je pada bahagian hak untuk perut dimasukkan. 1/3 lain Nabi kata dah minuman. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita meletakkan pembudayaan sebelum mula makan tu, contohnya makan kurma, minum air dulu segelas. Cool down sekejap baru makan. Makan pula jangan duk sulam-sulam ni, dia pegang kiri kanan. Lebih daripada budak. Jadi 1/3 itu adalah satu rule yang sangat baik. Dia macam ni, portion dia Ustaz. Sebab tu Islam ajak apa? Berhenti sebelum kenyang. Betul. So bila sampai 66%, 2/3 dah cukup makanan dan minuman, reserve 1/3 itu adalah hak untuk pernafasan untuk ada. Bila penuh semua, tu sengkok. Jadi apa dia panggil sakit ulu hati lah, hak pelik-pelik. Lepas tu duk pergi jumpa doktor. Mau doktor starlight tu kenapa lo makan apa tadi? 3 kali tambah. Ambil jari, buruh sebiji. Kan? Sebab you dah menyalahi, menzalimi hak tubuh badan. Lepas tu yang penyakit pelik-pelik duk main tu kan. Jadi dalam bab ni saya rasa kita pakat-pakat beringat. Ni sunnah yang Nabi bawa kepada kita. Kenapa kita tinggalkan? Kata sayang kepada Nabi. Betul. Kan? Patutnya Ustaz kita mahu sebutnya pada mana yang menonton, kalaulah kita ni kategori orang boroi, kita dah menyalahi sunnah Nabi dah. Nasib baik kan? Ni bawa kereta pulas tering dengan perut dia Ustaz. Duduk kan. Maksudnya something wrong somewhere. Nabi tak ada benda tu. Tapi kita buat. So kita bakar-bakar Ramadan tahun ni insya-Allah dengan berkat ada beberapa hari baki ni. Kita paling komen paling percaya ikut sunnah Nabi, membetulkan cara pemakanan itu adalah first come first dulu. Letakkan sebagai priority insya-Allah. Itu jadi reflux tu kan bila terlalu banyak makanan doktor ya. Saya pula sebut istilah tu. Okey baik. Doktor, betul ke makanan ringan dan segera ni memberi kesan kepada kelakuan anak-anak? Ya, saya setuju dengan daripada Puan Kak Ju Zabidi bagi tahu berkenaan dengan makanan ringan untuk kanak-kanak memang tidak sesuai. Sebab dalam banyak kajian telah dibuat. Pertama, dia akan mengganggu dari segi konsentrasi. Konsentrasi di mana kalau makanan ni sebab apa, dia tinggi gula, tinggi garam dan juga lemak tepu. 3 benda ini dia akan mengganggu konsentrasi kanak-kanak, terutamanya dalam proses pembelajaran dia. Sebab kanak-kanak ni dia dalam perkembangan otak dia. So otak dalam proses perkembangan, sebab sel tisu otak ni kanak-kanak terutamanya yang masih kecil kurang daripada 5 tahun, otak dia masih sedang dalam keadaan perkembangan. Jadi bila diberi makanan ringan, makanan yang tidak berzat, makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi garam,
Ini akan menyebabkan perkembangan otak dia tidak betul dan salah, dan menyebabkan kalau belajar tu susah nak lekat. Kalau menghafal tu susah nak lekat sebab pemakanan dia. Yang kedua adalah berkenaan dengan emosi. Kanak-kanak apabila dia makan makanan yang tidak betul, dia akan menyebabkan dia jadi terlalu aktif, dan juga dia juga boleh jadi juga tidak aktif, dia tidak seperti normal. Jadi dia cepat trauma, dia cepat menjadikan dia tu cepat nak marah, emosi dia terganggu, mental dari segi mental. Dan itulah tingkah laku yang akan terjadi bila kanak-kanak tu, yang bila mak ayah nak bagi tahu, nak didik, jadi satu halangan yang agak besar. Itu yang kata terlebih gula tu, Doktor. Itu jadi masalah. Bila pemakanan itu macam Ustaz bagi tahu tadi, semuanya adalah bermula daripada perut. Betul. Jadi mak ayah perlu mementingkan bukan saja perut mak ayah lah, tapi anak-anak juga penting untuk dididik daripada kecil lagi. Okey, macam mana nak didik anak-anak makanan sihat tu? Begini, dia sebenarnya berasal daripada mak ayah juga. Teladan daripada apa yang dilihat. Yes, anak-anak ni adalah merupakan cerminan bagi seorang mak ayah. Jadi kadang-kadang kita tengok, kenapa anak ni suka makan benda yang tak berzat, makanan yang mi segera ke apa ke. Itu adalah bermula apa yang dia tengok di rumah. Ayah dia makan apa, mak dia makan apa. Begitu juga seperti merokok. Anak-anak ni kalau ikut kajian, kenapa ada potensi bila dia dewasa dia jadi seorang perokok? Why? Sebab dulu ayah dia selalu minta untuk dia pergi beli rokok. Jadi dia dah terbiasa. Aku beli rokok tu, dia kata membenarkan benda itu adalah betul. Jadi dia tak isap rokok lagi. Tapi bila besar, dia teringat, ayah aku dulu suka beli rokok. Jadi bila besar, ikut kajian, jadi ada generasi ini makin tumbuh disebabkan oleh cerminan itu. Begitu juga, tidak disalahkan pada seorang ayah. Begitu juga pada peranan seorang ibu atau seorang emak dalam institusi keluarga. Bila kita lihat, contohnya, bila pergi pasar raya, kita tengok dalam troli tu, mak tu dipilih apa masuk dalam troli. Apa makanan yang dipilih. Daripada situ kita dapat tengok, mak dia ni seorang yang prefer, sebab yang menyediakan makanan siapa? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Dan siapa yang memasakkan? Yang jual dah berbuka, sahur, siapa yang sediakan? Betul. Siapa yang pilih kedai mana nak makan? Of course, parents. Dan juga mak yang akan pilih, makanan yang bertin, makanan minuman yang berkarbonat dimasukkan dalam troli. Dan bila kita tengok dalam peti sejuk juga, satu rumah kita tengok, makanan, ini yang ada. Itulah yang akan diberi kepada anak-anak. Dan anak-anak dididik daripada kecil begitu. Boleh minum air bergula, boleh minum air bergas. Dia akan jadi cara hidup lah. Jadi cara hidup. Dan dia membesar begitu dan dia jadi tabiat. Bila besar, tak apa, aku boleh minum, boleh makan begitu. Jadi kepada anda semua, belum terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Jadikan pemakanan yang sihat itu sebagai amalan kita. Dan kejap je lagi, Doktor, nak tanya tentang kurma yang ada keju tu, yang ada mentega tu. Okey ke tidak tu? Tapi kejap je lagi, Doktor. Ya. Jadi kalau ada semua nak tahu, nak bagi tahu dekat kawan-kawan juga, tekan butang share. Kita kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, sedar atau tidak, setiap hari pasti akan ada persoalan yang bermain di fikiran kita. Bahkan macam-macam masalah yang membelenggu diri kita. Jangan risau, segala penyelesaian, segala jawapannya ada di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan kita bersama dengan dua orang tetamu kita. Yang pertama, di sebelah kiri saya, Dr. Samhan Awang, merupakan doktor kesihatan lelaki. Dan di hujung sana, macam biasalah, kekanda handsome kita, Ustaz Yaakob Yusra daripada Murtada Dakwah Center. Baik. Saya nak kongsikan sedikit pengalaman lah, Doktor dan juga Ustaz, ketika saya bersama dengan kru penerbitan Jejak Rasul dahulu. Juru kameranya pun ada di sini, Encik Rafi kita. Sebenarnya kami pernah pergi ke wilayah yang dijajah oleh Yahudi, iaitu Israel. Di satu sekolah rendah di sana, mereka dididik supaya tidak mengambil makanan ringan ketika rehat. Tetapi berbeza dengan di tempat kita, ya, dijual di kantin-kantin adalah makanan-makanan ringan. Itu yang kita tak nak tu. Bahkan di luar sekolah pula ada pula yang dijual makanan-makanan ringan. Itu yang kita tak nak, ya, Doktor dan juga Ustaz. Baik. Mungkin kita nak tanyakan kepada Ustaz dulu. Ramai yang sedar fakta tu benar, Ustaz. Itu semua dah sedia maklum lah. Benda ni betul, benda ni benar. Tapi ada yang tak boleh terima bila ditegur. Lagu mana tu, Ustaz?
Dia benda yang dah lama dimasukkan di doktrin ni, dia lama sangat dah masuk dalam kepala otak, nak buat keluar ni memang orang ni dah berkarat ni, dia payah nak buat keluar. Dia memang sakit lah, nak kena kikik. Orang panggil karat. Nak kena macam ni pakai ni buruh besi. Buruh besi keras-keras sikit, dia kan boleh pakai buruh cak ayam RM2 beli. Itu tak boleh. Dia kena jadi benda yang dah didoktrin lama ni dia dah sebati kadang-kadang. Saya bagi contoh saya rasa benda ni sangat kerap buat. Baik, bila ada orang bila dia tengok satu bencana berlaku, kemalangan, kebakaran atau benda yang tak best, ada orang dia masih menggunakan perkataan minta simpang 44 malaikat. Pernah dengar Ustaz? Kan? Okey, baik. Apa makna minta simpang 44 malaikat? Dari segi kefahaman. Tak kisahlah 44 kan 63 ke 21 kan, kita kisah. Baik, dari segi minta simpang ni ustaz faham apa? Maksudnya minta jauh. Dijauhkan. Baik. Dalam rukun kita beriman kepada para malaikat tu termasuk rukun apa? Rukun iman lah. Rukun iman. Baik, minta simpang minta apa? Minta jauh. Untuk rekod ni hanya ada satu je malaikat yang lotlak, yang merapu. Iblis ya. Selain daripada tidak ada direkodkan mana-mana malaikat yang mengingkari Allah. Hanya mangkuk ayun ni yang kata iblis ni, iblis laknatullah sahaja. The rest ni adalah semua taat dan pengabdian mereka kepada Allah, tidak ada tolak bandingnya. Tiba-tiba kita minta simpang 44, mana lagi 43? Hampir fitnah malaikat hari aku. Akhir zaman ni malaikat pun kena. Minta simpang ni minta dijauhkan. Sedangkan termasuk dalam rukun iman kita beriman dengan para malaikat. Ni nak betul ni bukan orang lama-lama duk guna ni. Tu maklum-maklum hak penonton kalau guna jangan duk guna dah. Ubah. Lepas ni kalau tengok benda-benda yang tak best, Nabi dah ajak apa? Disebut dalam hadis kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok kemalangan, dapat maklum kita ada penyakit, kan, dapat apa-apa bentuk musibah, sehingga kan Nabi kata kalaulah apa-apa benda yang menyakitkan, rasa tak seronok itulah musibah. Satu hari Nabi duduk dalam rumah, lilin Nabi terpadam, Nabi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu kita kalau dengar kalimah ni kira mati. Hei, dia kata mana mati lagi? Baru patah jari. Patah jari itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, tapi kita betulkan. Betul kata sekarang ni adalah fasa kita membetulkan benda yang salah lama kita buat. Barulah kita membiasakan benda yang betul ni balik. Jadikan sebagai satu amalan harian. Dia memang payahlah mula-mula nak buat kan. Jadi kekok kan. Tapi insya-Allah slowly but surely better. Trust the process lah insya-Allah. Duk minta simpang jauh daripada malaikat, padahal malaikat yang makin dekat iaitu Azrail. Bila Israel. Baik, doktor, pengalaman doktor sendirilah, ada ke pesakit-pesakit ni yang dia terlalu percaya kepada mitos sampaikan walaupun doktor yang bagi nasihat, doktor yang nak betulkan, dia tak nak terima doktor? Ada ke macam tu? Ada, memang ada. Di pengalaman doktor sendiri? Pengalaman saya sendiri. Memang ada pesakit yang mana mereka telah berpegang pada satu pegangan yang sukar untuk ubah. Kita bagi tahu tidak, memang benda ni salah. Sebab itu, dulu nenek saya bagi tahu macam tu, sambung dekat ayah saya. Itu saya kena pegang. Memang nasihat orang tu turun temurun. Orang tua bagi tahu begini. Jadi itu yang jadi masalahnya. Bila kita nak ubah persepsi dia, pemikiran dia tak mudah. Tapi untuk golongan yang pesakit saya tu yang dah umur dalam 60 lebih, mereka ni dah berusia, jadi mereka dah ada pengalaman. Bila buat macam ni, jadi macam ni. Itu yang jadi susah sikit nak ubah. Tapi bagi generasi yang lebih muda, mereka lebih mudah sebab mereka mungkin level education mereka, cara pemikiran mereka lebih terbuka dan juga pembacaan mereka lebih terbuka dan banyak, dan itu yang boleh lebih mudah untuk diubah berbanding dengan orang yang lebih tua. Kadang-kadang tu doktor tulis dekat ialah ubat tu 3 kali sehari selepas makan. Tapi ada yang lebih pandai pula ustaz. Dia kata sekali sehari udahlah. Dia kata dia pula lagi pandai daripada doktor. Itu masalahnya tu. Okey, soalan yang ditunggu-tunggu, ramai yang sedang menanti jawapan ni. Awal Ramadan hari tu ramai bersemangat bila dikongsikan oleh tokoh ilmuwan kita, iaitu cara untuk makan kurma tapi kreatif menggunakan mentega. Tiba-tiba datang pula ada yang memviralkan, menghentam pula katanya ini tak bagus untuk kesihatan. Okey, kita nak tahu dari sudut kesihatan sebenar-benarnya. Doktor, silakan. Bagaimana kurma mentega ni? Tahun ni tema kurma butter lah. Tahun-tahun tema dia, tiap tahun dia ada tema dia. Jadi orang duk excited nak puasa ni. Apa benda tahun ni yang special sikit, berbanding dengan
puasa-puasa lepas. Jadi kena ada benda excited sikit. Jadi tiba-tiba ada ilmuwan kita share, okey, hadis begini berkenaan dengan kurma dan butter. Bila di-share dan banyaklah dapat share. Jadi perdebatan dari segi ustaz, daripada perubatan doktor juga. Apakah sebenarnya di sebaliknya? Bila kita tengok sebenarnya memang dalam hadis bagi tahu berkenaan dengan sunnah. Salah satu Nabi memang suka makan kurma dengan butter. Tetapi kita kena faham bahawa dalam ilmu perubatan kesederhanaan itu penting. Kesederhanaan. Sebabnya orang ni kadang-kadang dia menerima, oh bagus. Tiba-tiba dia try. Okey, boleh buatlah try. Try dia bantai 10 biji, bantai 20 biji, bantai 30 biji. Mana boleh? Sebab banyak tu yang tak boleh. Banyak sebab satu kurma dengan butter dia lebih kurang dalam 140 kilokal. Sama banyak dengan sesenduk nasi. Kalori tu. Jadi kalau dah makan 3 biji, dah 300 kilokal macam dah sepinggan nasi. Kalori itu nak jogging tu setengah jam tu. Itu setengah jam tu. Kalau bantai 10 biji, sampai ada yang sampai masuk watt. Satu periuk. Satu periuk nasi. Itu yang masalahnya. Nabi tidak kata sampai perlu bantai sampai 10 biji. Tapi ni, sedap ni. Makan sebiji lagi. Sedap ni. Sampai buat dalam freezer, simpan. Itu yang makan bantai sampai banyak. Itu yang masalahnya. Baik. Itu yang kesederhanaan. Maksudnya bersederhana lah. Bersederhana. Nak kan boleh, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi janganlah terlalu banyak. Kadang tu kalau dah terlalu sedap, biji kurma apa dia letak butter ditelan. Na'udzubillah min zalik. Baik Ustaz, Doktor, banyak lagi kita akan bicarakan selepas ini. Nantikan sambungannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak relax. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak. Ada ruangan khas mainan bercermin ni. Siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh, tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti slide. Tuan-tuan ni, tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 200-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali ya tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 ibu dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Cara aci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madatcenter.com atau hubungi nombor yang tertera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua.
Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center Madat. Istimewanya Madat sampai Ustaz duduk di Payah, lepas tu pi duduk pula di Tandas. Duduk pula dalam van jenazah. Tu dia macam-macam lah. Cumanya Ustaz Yaakob Yusra, di Madat kalau kita tengok anak-anak tahfiz tu macam Ustaz nyatakan tadi di awal, bagaimana dietitian pun ada, pakar pemakanan pun ada untuk menjaga pemakanan anak-anak tahfiz ni di Madat tu sendiri. Kenapa Ustaz tengok penting untuk anak-anak tahfiz ni dijaga pemakanannya? Okay, baik. Yang pertama dulu Allah izinkan saya 4 tahun dalam akademi tentera. Jadi memang kita ada dietitian pemakanan. Pagi berapa biji telur kena makan. Tapi kadang bau muka macam telur lah. Sebab dia memang pagi-pagi memang biji kena makan, Ustaz. Jadi saya tengok kita disusun berapa kalori perlu dimakan sehari untuk memastikan pagi untuk physical training, untuk kita nak buat aktiviti harian yang berat-berat ni, dia ada pemakanan yang mesti kena complete baru boleh ada tenaga yang cukup. Kemudian saya tengok kenapa orang nak kurus ada cara makan. Betul. Orang nak gemuk cara makan. Orang kencing manis, doktor kat advice cara nak makan dia. Orang kencing orang yang tak ada cara nak makan kan mungkin. Tapi maksudnya semua cara hidup ni ada cara yang ada syllabus pemakanan yang betul. Saya fikir takkan ada budak yang menghafal Al-Quran tak ada cara makan. Main belasah ya, tambah lagi saya cukup pantang makanan tak habis kat pasar malam, kenduri tak habis, duk main lungguk kat budak-budak tahfiz. Apa ingat budak-budak ni apa? Ya, dia pun ni hafal Quran kot, patut satu bentuk kemuliaan yang paling mulia daripada mereka, bukan pada kita. Jadi sebab tu saya minta pakar ketika tu di UPM dan Profesor Dr. Nana, dia ni pernah 2 tahun dia buat PhD di Israel. Menjaga anak-anak Israel ni, dia kata memang ada dietitian pemakanan dan dia keluarkan kepada kami mengikut kalori pemakanan pelajar. Alhamdulillah bila kita mula trigger untuk pemakanan pelajar punya makanan yang sihat lah. Contoh satu saya kata ni mitos tau. Orang Melayu selalu kata makan kacang naik jerawat. So kita tak makan kacang, muka huduh apa tu kadang-kadang kan. Tapi padahal kacang ni dia trigger untuk early stage untuk otak ni sangat baik. Sangat bagus. Memang kami jadi rutin pelajar kena makan kacang. Lepas tu gula putih dibuang terus. Lepas tu tak ada makan biskut-biskut lah apa semua. Dia berkata biskut lagi lompat jadi rimau lah, nak tiger pergi zoo. Kata budak ni pelajar ni adalah mereka kena duduk pada pemakanan yang betul. Maka dikira kalori macam umur mereka 14 ke 16 tahun sekitar 2000 ke 2200 kalori. Maka dietitian dia susun daripada pagi sampailah dia pejam mata, defisit daripada berapa kalori yang sepatutnya. Tapi jangan terlalu kurang dan jangan terlalu lebih. Jadi pada saya we have to respect ikhtisas ahli. Kita sakit jumpa doktor. Kenapa kita tak pergi jumpa atas siapa-siapa pomen? Kan? Sebab kita menghormati bidang ilmu. Maka sama di Malaysia ada dietitian. Yang mereka ni memang hidup mereka memastikan orang makan makanan yang betul. Maka saya rasa tu yang kita minta buat cara pemakanan yang betul. Alhamdulillah budak-budak kita tak ada obesity tak ada. Dan yang kedua dari segi saya tengok performance budak pun berubah, Ustaz. Sehingga kan ada budak kita yang boleh berjaya menghabiskan hafalan 30 juzuk dalam masa 93 hari, Ustaz. Masya-Allah. Kan bila betulkan cara pemakanan ni lah. Jadi pelajar tahfiz ni ada satu kemuliaan mereka menghafal Quran, jadi biarlah mereka makan makanan yang betul dan baik insya-Allah. Okey Ustaz, bila sebut tentang pakar-pakar yang ada turut bersama memastikan pemakanan yang sihat dalam kalangan pelajar tahfiz. Jadi ia melibatkan kos. Jadi mungkin bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ni, kita nak ajak semua yang menonton ketika ini untuk beramal, ambil peluang ni untuk membantu usaha ini melahirkan generasi muda, generasi pelajar tahfiz yang terjaga pemakanannya. Bagaimana kami boleh membantu, turut bersama membantu Madat, Ustaz? Okay, baik. Yang pertama tuan-tuan boleh ke madatcenter.com. Kita memang ada dan pagi ni pun saya buat satu buku khas yang kita tulis. Ada banyaklah kajian-kajian yang dibuktikan. Contohnya macam saya kata kacang tadi, School of Medicine University California dia tulis berkaitan kelebihan kacang tu saja. Tulis pasal kacang ni. Kita duk tengok cerita kacang, aku kacang panjang apa semua kan, tapi kita tak beramal pun dalam. Jadi dalam buku ni saya rasa ada lebih kurang 60 muka surat yang kita tulis Rasulullah dan diet pemakanan. Kan macam mana kita ambil daripada berdasarkan hadis-hadis Nabi, kita himpunkan sebagai buku dan tidak dijual pun ni. Free je kita bagi pada orang. Nah, dia ingat saya nak tunggang agama, tramat sikit. Saya tidak pernah jual buku-buku ni, kita bagi je percuma. Percuma pada orang ramai. Tuan-tuan boleh tengok di website, tuan-tuan datang ke Madat, kita akan bagi secara fizikal lah. Kalau tak tuan-tuan download, dan saya benarkan untuk dicetak, dan tuan-tuan nak buat apa pun buatlah, nak dibagi, nak kongsi kepada orang. Pada saya kata kalau kita tak boleh nak ikut semua, jangan tinggalkan semua. Macam Dr. Samhan kata tadi, kita buka peti air dan tengok di dapur dah
tahu dah tahap pemakanan kita macam mana. Kalau daripada atas sampai bawah semua makanan-makanan yang tak sihat, lepas tu kita duk pening, awaklah anak aku panggil huduh. Padahal kita yang menghuduhkan keadaan anak tu dengan apa yang kita bentuk dia. Jadi tuan-tuan boleh untuk kita sama-sama perjuangkan untuk kempen anak aset kita bersama ni. Sebab sekarang ni kita agak rushing nak memastikan minggu kedua Syawal akan ada 100 pelajar yang akan masuk, pelajar baru. Tahun ni ada 6,000 permohonan, Ustaz. Yang kita ambil 100 orang ni je. Jadi bukanlah kita belagak tak mau ambil ramai, tapi pada saya quality over quantity tu. Betul. Kalau saya buat untuk yuran, saya buat sekolah untuk komersial, the more is better. Nanti terkesan pada kualiti. Jadi sebab tu saya fokuskan tak ramai, tapi saya akan nak jaga. Even setiap budak, Ustaz, kami custom pinggan sendiri. Semua diwajibkan ada plus ayak. Jadi semua ada custom. Saya custom sendiri dengan nama-nama mereka. Jadi itulah usaha kita. Doalah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan sikit untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berteknokrat ni. Tuan-tuan mana yang derma, saya doakan moga Allah bagi kebaikan ni berkat 10 Ramadan yang terakhir insya-Allah. Jangan lupa untuk terus ke www.madatcenter.com. Anda boleh dapatkan info di sana. Dan saya tertarik dengan kebaikan kacang pistachio kepada orang yang menghafal Al-Quran. Turut ditulis oleh Ustaz. Boleh dapatkan insya-Allah. Baiklah, Ustaz, Doktor, kita akan rehat seketika. Kembali lagi kita akan sambung perbincangan kita di TV9 selepas ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan seperti biasa kita bawakan ahli panel yang berbeza latar belakang, dan kita bawakan juga topik-topik yang istimewa. Semuanya tujuannya sama, iaitu memberi kefahaman dan juga pencerahan kepada kita semua. Dan difahamkan, penonton Tanyalah Ustaz ketika ini ada yang menonton dari luar negara, termasuk dari sahabat-sahabat handai kita yang berada di Woodlands, Singapura, di Bandar Seri Begawan, Brunei, dari Batam, Riau, Indonesia, bahkan ada yang turut menonton dari selatan Thailand. Terima kasih diucapkan. Kalau sedang menonton ketika ini, kalau boleh tolong komen dekat ruangan komen di Facebook Live tu, boleh tekan butang share, tekan butang kongsi, insya-Allah untuk manfaat orang lain juga. Baiklah, hari ini kita bicarakan tentang benar lawan mitos bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra, ditemani juga di sebelah kiri saya ini yang berbahagia Dr. Samhan Awang, doktor kesihatan lelaki. Kalau tengok TikTok tu, itulah orangnya. Saya teringin nak buat macam tu, tapi itulah tak sampai lagi. Boleh boleh ya doktornya. Insya-Allah. Okey, baik. Kita ada soalan daripada Intan Zurina ni, Ustaz, Doktor. Cantik beliau bahagikan dua soalan untuk kedua-dua panel. Okey, untuk Ustaz, bagaimana mahu mengubah mindset mereka yang beranggapan petua dan ubatan kampung adalah kelas kedua? Okey, itu soalan untuk Ustaz. Soalan untuk Doktor pula, sejauh manakah teknik urutan herba akar kayu? Yang ini ibu-ibu baru bersalin ni selalulah familiar lah dengan ni kan. Ubatan tradisi kita diiktiraf keberkesanannya di peringkat antarabangsa. Adakah ia setaraf dengan perubatan tradisi negara lain? Okey, silakan Ustaz. Okay, baik. Bila kita sebut tentang nak mengubah mindset, yang pertama ni benda yang paling susah lah. Nak mengubah pemikiran manusia ni benda yang susah. Cuma bila kita tengok untuk kita nak faham di antara ubat kampung, ubat moden, traditional dan moden ni, pada saya it should be combined within these two part. Dia tak ada you nak kata ni betul, yang ni salah, yang ni tak ada. Sebab dia semua Allah jadikan dalam alam ini adalah banyak ada khasiat-khasiat dia, ada manfaat-manfaat dia. Even benda yang pada kita nampak tidak ada faedah, tetapi dari sudut penciptaan tu pasti ada kebaikan. Dan orang duk cerita contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang binatang-binatang. Allah jadikan pendebungaan itu pun berlaku daripada binatang. Betul. Kan? Kita nampak sudut pandang kita nampak lah, tak ada nampak menjadi pi tokok bunga ni, lepas tu dia korok dia pi sana pula, tak istiqamah betul kan? Tapi itulah proses kebaikan yang diberikan pada dia yang tidak ada pada kita. So apa asas yang utama di sini? Tuan-tuan letakkan tasammuh. Banyak-banyak toleransi dan berlapang dada. Saya rasa dari peringkat sahabat-sahabat kita, kalau peringkat doktor pun, kalau ditanya adakah mereka menidakkan contohnya dari segi perubatan kampung, mereka tidak menidakkan. Dan Islam pun tidak mengatakan satu ni betul, satu ni betul. Lepas tu ingat, apabila bersimpul di antara dua kesimpulan, jangan diikat dengan simpul mati.
Mungkin dua-dua betul. So belajar untuk tasamuh kan. Cuma dalam bab ni kita jangan ada duk rasa kita je betul. Kan belajar untuk menghormati bidang orang lain juga. Betul. Untuk tengok mungkin dari Islam ajar apa? Ikhtiar ni apa? Ikhtiar ni sehabis upaya. Kita contohlah diagnosis dengan satu masalah. Pi jumpa dengan doktor dalam masa yang sama, ikhtiar untuk dengan cara yang selagi mana tak bercanggah dengan syarak, maka silakan. Ya kan? Maka pada saya kedua-dua ni adalah tidak ada kita letakkan pada kelas kedua, kelas ketiga kan. Jangan ponteng kelas ya. Maka terus ambil kebaikan pada saya tu dalam bab retiak kan. Contoh ada satu kes hari tu yang datang, dia ada masalah busung. Kan perut jadi dia pergi jumpa doktor tu. Adakah kita daripada bentuk perubatan Islam kita marah? Tidak. Saya kata bagus tindakan kamu ni betul lah. Sebab kita takut kadang-kadang memang ada sabit dengan benda-benda tu. Jangan semua benda nak talak ke jin. Jin pun pening, apa aku pula kena? Dia kata aku tak buat pun dengan hang. Kan yang hang tu makan lebih daripada belas akar, apa tu bloated perut. Silap sendiri kan. Lepas tu dia tuduh kat jin. Dia kata ni mesti orang buat kat dia. Siapa nak buat kat dia? Kan? Jadi janganlah semua benda nak ditala, nak dijudge dengan yang persepsi kita aja. Kan? Lepas tu saya kata tadi, you go kepada kepelbagaian. Sebab kadang mungkin kena dengan cara perubatan macam ni, mungkin kena dengan perubatan macam ni, maka tidak ada yang kita nak klasifikasikan sebagai kelas kedua, kelas ketiga. Pada saya semua itu adalah jalan ikhtiar yang insya-Allah sekurang-kurangnya Allah akan balas dengan pahala dengan kita berusaha. Bukan kita duk nganga saja, duk minta doa tanpa kita berikhtiar. Itulah salah sama sekali dengan rukun tawakal itu. Saya tertarik dengan apa Ustaz sebutkan tadi, iaitu segala apa yang ada di dunia ini ada kebaikannya untuk manusia. Kena pandang positif ya. Husnuzan itu sangat penting. Baik, doktor, tadi soalan kedua daripada Intan Zurina tu, urutan herba kayu, bagaimana pengiktirafannya di peringkat antarabangsa? Ada bagaimana khasiatnya? Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, baik. Soalan yang bagus. Sebab bila kita bercakap tentang clinical medicine dengan alternative medicine, bila kita tengok melihat, dia sebenarnya adalah dia ada kaitan yang sangat rapat. Baik. Sebab kita kena faham bahawa setiap kajian-kajian telah dibuat. Dari peringkat antarabangsa pun telah dibuat berkenaan dengan kajian. Contohnya macam berkenaan dengan tongkat Ali, kacip Fatimah, ginseng, dia adalah merupakan akar kayu dan herba yang sangat bagus, terutamanya di Indonesia dan di bahagian timur lah, maksudnya di Malaysia, di Thailand, menggunakan rawatan-rawatan tradisional yang banyak kajian. Ya, kajian sebab apa? Badan kita ni adalah merupakan natural yang memerlukan makanan yang semula jadi. Semula jadi. Betul, semula jadi. Jadi kalau ambil akar kayu ataupun apa-apa herba, dia sangat bagus untuk badan. Dia boleh menguatkan badan, beri kesihatan, beri tenaga, dan itu kalau boleh diusahakan seperti Ustaz bagi tahu tadi adalah tidak semestinya kita rigid mesti kepada clinical medicine, maksudnya perubatan secara saintifik, tidak. Jika ada alternative medicine yang lain yang menunjukkan ada akar-akar kayu dan juga herba-herba ataupun urutan refleksologi yang bagus, yang boleh melancarkan pengaliran darah, mengurangkan kesakitan, kenapa tidak untuk kita berusaha dan ikhtiar untuk dapatkan rawatan tersebut. Ada mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawa dekat usaha, sikit lagi nak usaha, mungkin dah jumpa doktor, dah jumpa pakar, tapi Allah nak beri kelebihan kepada orang yang lebih pakar dari segi perubatan tradisional untuk Allah izinkan dia sembuh dengan orang tu. Yang bagi sembuh Allah. Betul. Tapi asbab dia jumpa dengan ikhtiar tu Allah nak tengok. Dan dijumpa, alhamdulillah. Pesakit saya dah jumpa doktor, jumpa semua macam Ustaz bagi tahu dengan jin lah, setan lah, bagi tahu. Kadang-kadang doktor ni dia tidak boleh nak rigid bagi tahu oh ni mesti masalah perubatan dan sebagainya. Tapi ada kalanya kita kadang doktor pun dah habis idea. Buat dah test darah, dah check X-ray, buat MRI, CT brain dah buat. Tapi end up kita tak tahu apakah punca dia. Punca dia. Sampai kan ada kawan saya doktor ni, dia terpaksa belajar tentang ilmu yang alternative medicine, yang sampai belajar perubatan tradisional yang dia boleh rawat secara bacaan-bacaan supaya dapat merawat pesakit-pesakit. Kerana kadang-kadang ada satu cerita tu, Masya Allah. Ada seorang pasien datang, jumpa, kita cek BP dia, tekanan darah dia kosong. Tak ada. Tak ada. Mata buka. Kita cek, buat ECG, tak ada bacaan. Tak ada. Allah. Dia bawa ayah dia masa tu. Bawa ayah dia, kita cek tak ada. Kalau ikutkan ilmu doktor, kira mati. Matilah tu. Kira mati. Memang tak ada apa-apa. Kita tak boleh nak diagnose. Apa kita nak bagi rawatan bagi dia? Sebab kita tengok ECG tak ada. Cek tekanan darah tak ada. Tapi end up bila dia jumpa dengan ustaz,
Sudahnya memang lepas tu ni ada benda dalam badan dia. Doktor memang tak nampak benda tu sebab kita akan base pada klinikal. Okey. Jasad ada, roh dah tak ada. Roh tak ada, benda yang menumpang kan. Maksudnya sebagai pengamal perubatan, kita kena berlapang dada. Macam mana Ustaz sebutkan tadi, sebenarnya ada ikhtiar-ikhtiar lain yang kita boleh raikan supaya janganlah kita sahaja yang betul. Betul. Okey, tak adalah kita ni asyik nak menghukum orang je tidak. doktor ya. Kami ni sebenarnya jangan dengar pendapat mereka katanya. Itu yang masalah berlaku di setengah tempat tu kan, Ustaz, doktor. Okey, baik, Ustaz. Bila kita sebut tentang kesihatan ni, sebenarnya ramai yang kurang ambil tahu, terutamanya bila sebut tentang beragama sahaja, terus tidak mengambil tahu tentang kesihatan. Dan kadang-kadang tu ada pula yang mempersoalkan, oh kamu ni terlalu ni sangat, sebenarnya kita ni kena cari ni keredaan Allah katanya, iaitu melalui ibadah. Sampai melupakan tanggungjawab kepada diri sendiri. Bagaimana, apa pesanan daripada Ustaz? Baik, menjaga kesihatan itu juga adalah ibadah. Betul? Kan disebutkan dalam hadis, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kan? Takkan kena jadi yang lemah sangat. Tu yang makanan tak ada apa riau, buat video. Kan? Padahal jalan ikhtiar ni terlalu banyak alternatif yang kita boleh usahakan, tapi disebabkan lemah sangat, membuatkan kita contohlah kata bagi bila kita semayang dalam keadaan berdiri, itu adalah lebih baik daripada semayang duduk. Tapi dia ni sebabkan dia sakit lutut. Tapi kena cek balik kenapa dia sakit lutut. Allah jadikan berat badan ni sesuai dengan tubuh badan nak menanggung. Kenapa kesakitan berlaku apabila you over, macam kata tadi, hilang kesederhanaan. Berat badan lebih, lutut sama tu ya, bukan jencang unta tapi tambah lagi satu ke. Mana ada. So apa berlaku adalah, maka dari segi gel akan cepat habis. Kan? Itu yang sakit sendiri dari segi penjagaan, tak pernah bersukan langsung. Lebih daripada uzak sawa lagi, kerja balik lagi, mayang bergolek. Kan? Tak ada langsung benda yang menyihatkan. Sedangkan disebutkan dalam hadis, mukmin yang kuat ni lebih dicintai Allah. Tuan-tuan, of course lah kita nak paling dicintai Allah dalam setiap perbuatan yang kita buat. Maka sebab tu jaga kesihatan ni adalah satu ibadah. Kalaulah dengan sebab jaga kesihatan, tuan-tuan ada kekuatan untuk bangun tahajud. Betul. Dengan sebab tuan-tuan ada kesihatan yang baik, membuatkan sembahyang tarawih tuan-tuan boleh straight tanpa berhenti. Ini 4 rakaat dah menyengit macam penguin, gede kan. Sebab nak cari kedudukan yang betul. Cari alignment. Nak cari alignment. Jadi bukan satu bentuk benda yang baiklah pada saya. Jadi betulkan persepsi, menjaga kesihatan juga ada satu ibadah. Carilah. Kalau maklum malas sangat, maklum beli binatang apa kat rumah tu, berlari kat rumah ke, menerak tiap-tiap buatlah bowling. Treadmill ke, carilah alternatif yang you tak perlu nak jogging ke ramai, Tok Imam tengok lagi duk ikut maklum pula kan dengan lekong. Jadi cari jalan. You boleh berpeluh, kerana itu juga satu ibadah yang baik di sisi Allah. Betul. Kalau sihat, tak ada masalah lah tawaf dekat Baitillah. Ini baru sekali tawaf, makcik sakit lutut katanya. Allahu Akbar kan. Baik Ustaz, doktor, kejap lagi ada satu soalan untuk bahagian teknikal kepada doktor. Kita nak tahu, bersenam pada waktu malam, betul ke boleh menyebabkan sakit jantung? Okey, doktor ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan tentang topik kita, benar lawan mitos, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra dan juga Dr. Samhan Awang, Doktor Perubatan ataupun Kesihatan Lelaki. Baiklah, saya pula da'i hadari. Sempat lagi tu. Baik, Ustaz, Doktor, bila kita tengok masa sekarang ni dah berada di hujung-hujung, kalau bola sepak ni di hujung dah ni, nak masuk minit ke-90 dah. Kita nak tahulah Doktor, ramai di luar sana, terutamanya akak-akak lah, dia tak bagi suami dia pergi main futsal malam-malam. Contoh, bukan kena-mengena dengan saya. Contoh kan. Sebab apa katanya kalau bersenam waktu malam ni menyebabkan sakit jantung bang. Jangan pergi keluar malam. Ada pula akak-akak tu, dia kata, sebab apa I tak nak jogging malam-malam? Sebab I takut kena sakit jantung. Betul ke kalau bersenam malam ni boleh menyebabkan sakit jantung, doktor? Okey. Kita biasa dengar berita-berita ataupun cerita. Orang bila main tengah malam, bersenam tengah malam dia akan jadi serangan jantung dan boleh meninggal tempat tu. Biasanya kita dengar tentang permainan badminton. Kebiasaannya. Nasib baik bukan bola sepak. Okay. Jarang-jarang dengar tentang futsal.
Okey, secara kesihatan dari segi perubatan, sebenarnya tidak ada masalah pada waktu bila untuk kita bersenam. Tidak ada masalah sama ada pagi, tengah hari atau malam, terutamanya bila bulan puasa. Tak larat kalau nak tengah hari nak berjoging, tentang jogging. Sekuat ustaz pun nak bantai tengah hari, boleh tahan juga. Boleh awal. Balik awal. So kalau ada peluang malam. Terutamanya bulan Ramadan. Betul. So sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kebanyakan mereka tidak buat medical check up, pemeriksaan kesihatan. Jadi mereka tidak tahu status kesihatan mereka. Mereka, aku sehat. Sehat berjumpa saya ada kesihatan, ada masalah jantung, tak ada masalah doktor. Ada kencing manis, tak ada. Tak pernah periksa. Tak pernah periksa. Semua tak ada. Kenapa tak ada? Sebab saya tak pernah periksa. Macam mana nak tahu? Tak pernah periksa. Jadi bila tidak tahu sama ada sebenarnya dia ada masalah kolesterol yang tinggi. Dia ada masalah jantung di mana saluran dia punya salur darah dia tu dah hampir tersumbat. Sikit lagi tiba-tiba dia push malam tu. Maksudnya dia buat aktiviti intensity tinggi. Dia buat intensity yang sangat tinggi. Jadi jantung dia tak ready sebenarnya untuk dia cope dengan push yang menyebabkan tekanan yang terlalu tinggi, menyebabkan tiba-tiba ada yang tersumbat dan terus stop. Menyebabkan jantung tu tak cukup oksigen dan berhenti ataupun denyut jantung tu tidak normal, menyebabkan dia pun terkejut, menyebabkan pengsan. Dia nampak kurus, tak gemuk, padahal merokok kuat. Itu the thing yang kita tak tahu sebenarnya, komplikasi sebab kita tidak tahu bahawa dia tidak pernah buat pemeriksaan kesihatan. Macam mana nak tahu status dia? Betul. Terutamanya orang muda. Orang muda sekarang aku sehat, aku okey. Jadi tak buat. Kalau biasanya kalau orang tua mereka dah ada pemeriksaan kesihatan setiap bulan atau 3 bulan atau 6 bulan sebab mereka dah start ubat. Betul. Tapi bagi orang muda mereka ada denial. Aku muda, aku penafian, aku gagah lagi, aku kuat lagi. Jadi tak perlulah buat kalau dia pemeriksaan kesihatan, sebabnya kalau ikutkan bila dah start umur 30 dan ke atas dia kena buat. Saya pun kena buat lah doktor. Kena buat. Baik. Kalau tak check macam mana nak tahu? Baik. Itu perkara yang penting nak kena faham bahawa kalau tak check macam mana nak tahu. Baik, balik kejap lagi saya pergi buat. Terus. Okey, Ustaz Dr. Jura Azlin Sofian di Facebook ni. Beliau bertanyakan soalan. Okey, untuk Ustaz, wanita dan kecantikan sukar nak dipisahkan. Memang betul pun. Tambah-tambah ni 7 pasang dah siap dah. Okey, untuk raya. Apakah amalan atau petua untuk awet muda, kekal sihat dalam Islam? Dan bagaimana yang dikatakan sesuatu petua itu bercanggah dengan ajaran Islam? Itu soalan untuk Ustaz lah. Yang kedua, Doktor, di setiap kejayaan pasti ada kesusahan dan kesulitan yang pernah dilalui. Apakah dugaan terhebat tersebut? Bagaimana doktor boleh berjaya bangkit untuk mengatasinya dan siapakah sosok tubuh di sebalik kejayaan doktor hari ini? Mungkin doktor boleh kongsikan kejap je lagi. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, wanita dan kecantikan. Bukan orang perempuan, orang lelaki pun sama je. Betul. Nak cantik cuma malas. Nak kurus cuma malas nak bersenam, walaupun tak turun 1 gram pun dalam Ramadan ni kan. So hakikat manusia ni, Allah sebut Allah ni suka pada kecantikan. Maka sifat Allah menjadikan penciptaan kepada manusia juga, manusia ni suka kepada yang lebih baik. Kan? Dah putih, nak putih kita tengok tu dia sampai tak nampak apa dah dedak lagi duk sapu tenis lotion sampai habis lotion pun bubuh juga kan. Sebab apa? Sebab sifat manusia yang tidak pernah puas. Dia sentiasa nak lagi. Adakah salah? Tidak, itu memang sifat kita. Cuma apakah petua? Kalau tanya saya pun nak kata petua, saya pun tak apa nak nampak semegah sangat pun kan. Cuma saya rasa yang paling baik adalah ayat putih lah kot. Kan? Saya sendiri pun saya rasa dalam hidup saya ni dalam seminggu nak dapat sehari cukup tidur tu pun saya rasa sangat sukar, sangat sulit. Tambah-tambah ni minggu ni setiap hari ulang-alik kedai Kuala Lumpur lagilah kan. Tidur sejam, 2 jam. Tapi kurangkan air manis, banyakkan air putih. Walaupun saya tak pernah minum air putih kan, tetapi sebab saya jumpa dengan Dr. Fauzi Kasim, dia adalah pengarah ortopedik di Sultanah Bahiyah di Ustaz. Dia adalah yang banyaklah bantu kami di Madat dari segi advice untuk kesihatan. Dia kata apa? Dia kata dia baru balik conference hari tu, last year lah, hujung tahun lepas dia balik dari conference di Singapura, yang ni medical punya ni lah, medical punya conference. Dia kata satu kajian dibuat, dia kata gula putih ni
sampai peringkat lebih bahaya daripada rokok. Bukan nak kata rokok tu boleh, lagi pakai pisau rokok pula dah. Mangkuk ayun tu. Kan? Jadi nak abang kata gula putih tu bahaya. Kan? Dia bawa satu bentuk ketagihan yang sangat luar biasa. Orang kencing manis ni doktor abang tersedut minum boleh gagah minum juga. Kan? Tu kata dia satu habit yang sangat sukar untuk dibuang. Jadi kalau tanya saya, kita cuba consume, tak percaya try buat, consume air putih ni mengikut kadar berat. Kalau tanya, saya pernah tanya doktor, dia kata ustaz 25 kilo 1 liter air. So berat saya contohnya 80 kilo, so saya memerlukan at least 3 liter air sehari. Memang nak pakai pampers lah mula-mula buat tu. Panjang bilik air, orang panggil murah kencing. Tapi lama kelamaan dia jadi okey Ustaz. Jadi kencana kan. Jadi elok, jadi sesuai rasa betul. Bila minum air putih baru kita rasa lain Ustaz. Rasa detoksik badan pun rasa lain, rasa ringan. And then tidur 2-3 jam pun saya try alhamdulillah setiap 5-6 bulan ni masihlah duk pergi check kesihatan dan sebagainya. Cuma isu saya satu ada masalah lemak lebih sikit. Lepas tu berat badan kena turunkan sikit. Walaupun tak turun walaupun 1 gram lagi lah. Saya rasa. Tapi tak apa sebab ustaz dia naik kuda selalu. Kuda kesian kat kuda. Slip disc kawan tu. Kuda pun dah kenal dah. Okey, baik. Doktor, bagaimana pula kejayaan doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan sebab dahulu bermula dengan gini je. Tapi sekarang dengar cerita banyak jemputan dah. Mungkin doktor boleh kongsikan kejayaan di sebalik sekarang. Siapakah doktor? So saya kongsikan 2 kisah sebab saya pernah jatuh 2 kali dalam hidup. Pertama adalah masa saya pernah dibuang universiti. Saya pernah dibuang universiti. Saya belajar di salah satu universiti tempatan dan pada tahun ketiga saya tak lulus exam dan dibuang universiti. Tapi masa tu siapakah sosok tubuh yang menjadi kekuatan saya adalah berkat doa daripada ibu saya. Sebab ibu saya ni dia seorang yang sangat nak mahukan anak dia, salah seorang daripada 7 orang anak dia mesti jadi doktor. Jadi doa makbul, Allah buka hijab dan Allah terus makbul. Terusnya saya sambung ke Mesir. Dan ada kekuatan untuk saya sambung bermula daripada tahun 1 balik. Saya dah tahun 3, buang universiti, tak ada universiti terima, sambung di Mesir dan start daripada tahun 1. Bermula daripada awal dan alhamdulillah dengan keputusan yang cemerlang saya dapat jadi doktor. Itu yang pertama. Saya pernah diuji begitu. Yang kedua, selepas saja habis belajar jadi doktor, saya diuji sekali lagi. Di mana pada tahun akhir masa perubatan tu, saya ingatkan mula-mula pipi saya ni sakit atau gigi saya sakit ni disebabkan gigi bonsu nak tumbuh. Biasa kita sakit. Kalau tengokkan muka saya tu, muka saya tak simetri. Sebelah ni pelik sikit. Sebab saya didiagnos dengan ameloblastoma, iaitu ketumbuhan rahang. Bila didiagnos begitu, saya perlu dibuat pembedahan dan perlu keluarkan rahang daripada pipi saya. Sebab ada ketumbuhan yang besar. Tidak ada cara lain, tidak boleh buat kemo, tidak boleh buat ambil ubat, tidak. Kecuali pembedahan. So pada waktu itu, saya kena buat operation selama 12 jam dan pada waktu itu juga saya perlu buat 2 pembedahan. Satu pembedahan dikeluarkan rahang daripada pipi, satu pembedahan perlu ambil tulang daripada betis dan digantikan di pipi. Jadi 2 pembedahan, 2 tim doktor yang buat selama 12 jam dibuat dan pada waktu itu juga saya dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sayang pada saya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat-nikmat. Saya tidak boleh bercakap sebabkan saya perlu bernafas pada leher saya. Jadi di bawah kotak ditebuk. Sebab gigi saya tidak boleh diguna, jadi perlu diikat. Jadi saya hanya bernafas dan bercakap di bawah kotak. Saya tidak boleh bercakap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak boleh untuk pergi ke tandas. So semuanya adalah melalui salur. Salur kencing, nak buang air besar tidak boleh, tak mampu. Yang ketiga, saya tidak boleh berjalan sebab betis saya baru ambil tulang betis diambil. Dan pada ketika itu bila ditarik nikmat untuk bercakap ni, kita bercakap ni satu nikmat yang sangat besar yang kita boleh express apa kita punya rasa dan sebagainya. Pada waktu itu sosok tubuh yang di samping saya adalah isteri saya. Masya-Allah. Dan dia sentiasa tersenyum, memberi kekuatan pada saya untuk terus bangkit balik, untuk saya cari di manakah kekuatan saya pada ketika itu untuk saya survive. Sebab saya kena warded lebih kurang dalam 3 bulan. Bukan senang untuk cari semangat tu balik. Dan pada waktu saya pernah diuji pada satu malam pada waktu itu, bila mulut telah diikat, saya termuntah
dan saya sesak nafas. Sampaikan pada satu ketika saya memang nampak sebelah saya ada satu lembaga putih pada waktu itu, dan saya memang dah hujung nafas, dan saya doa pada Allah, ya Allah, jika inilah pengakhiran aku, matikanlah aku dengan husnul khatimah. Jika nak dipanjangkan umur aku, jadikanlah aku manusia yang bagi manfaat pada ramai orang. Pada itu tiba-tiba ada nurse datang, sedut mulut saya, keluarkan dan saya boleh bernafas. Dan alhamdulillah atas berkat tu, saya alhamdulillah tidak pernah satu hari pun saya tidak akan buat posting, saya tidak pernah buat sharing. Saya pasti akan share pada masyarakat tentang ilmu kesihatan. Baik. Allah kurniakan. Alhamdulillah. Itu dia. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, hebatnya seorang lelaki, wanita di sisinya menjadi tunjang kejayaannya. Jadi cik abang semua, jangan marahlah kalau isteri minta 7 pasang menjelang raya. selingan Ustaz ya, Doktor. 7 pasang Okey, mungkin sebagai penutup ataupun kita punya pelantikan, Ustaz, bila sebut tentang benar lawan mitos ni, kita nak minta satu kesedaran, satu saja, sebagai kesedaran supaya jangan sebarkan benda-benda yang tidak benar ni. Baik, dalam surah Hujurat ayat ke-6 Allah sebut apabila sampainya satu berita ataupun maklumat, fatabayyun disebut. Ini kita tabayyun, jangan mintibai saja semua benda nak hayun kan. Jadi membuatkan rosak masyarakat kan. Kalau Islam tu ada sumber rujukan, ilmu perubatan adalah ilmu kajian. Jadi semua tu harus dikompil menjadi orang yang bercerdik. Itu adalah satu hak yang baik dalam Islam. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Dan tuan-tuan jangan lupa esok ada lagi bersama dengan Dr. Samha ni. Kita colek Bukmai daripada Terengganu ni, golek-golek Bukmai masya-Allah. Kan habis orang Terengganu hari ni dengan esok dibuat cuti jangan sakit. Kan tu sebab doktor nak kena share banyak lagi. Saya yakin kita nak ambil manfaat lah insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz, silakan Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami takut akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Sesibuk manapun kami, ya Allah, izinkanlah kami dapat berbuka puasa dan balik beraya dengan mereka, ya Allah, yang dapat kami pegang dan cium tangan mereka, ya Allah, peluk mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kebaikan kami, ya Allah, kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah program kami, ya Allah, sampailah kami peroleh kebaikan dan manfaat di sisi-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra dan juga Dr. Samhan Awang. Apapun esok akan kembali lagi bersama dengan kedua-dua panel kita ya. Insya-Allah. Yang mana esok para penonton sekalian kita akan bawakan topik yang sangat istimewa, iaitu Ramadan Syawal Kekal Soleh. Macam mana tu? Nantikan esok. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Madad menjayakan kempen Ana Aset Kita Bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.